Negeri Sembilan, negeri beradat. Adat pepatih menjadi budaya masyarakat sebahagian besar penduduk Melayunya. Budaya yang bernasabkan kepada ibu atau wanita itu menyaksikan Negeri Sembilan menjadi sebuah negeri yang unik dan berbeza. Adat pepatih ini menjadikan budaya Negeri Sembilan berwarna-warni dengan kepelbagaian budaya. Assalamualaikum, saya Kamarul Ibrahim atau lebih terkenal di kalangan pengingat seni Sembilan ni sebagai Pak Lang lah. Dan jadi saya berasal dari Johor Negeri Sembilan dan memang di dalam lingkungan adat-adat yang telah menyerap di dalam jiwa, itulah puncanya saya berminat untuk bermain Cak Lempong dan juga budaya-budaya yang ada di Negeri Sembilan ni. Walaupun pada asalnya mak dan ayah tidak membenarkanlah, tak galakkan untuk berkecimpung dalam seni ni. Jadi situlah bermulanya minat dan berasatlah nak cuba belajar, kalau dapat tu nak belajar setakat mana yang kita boleh buat. Jadi sebagai orang yang minat ini, kalau mesti kita ada guru. Kita ada guru dan kita ada orang yang mengajar kita. Ini penting kalau kita nak jadi seorang pemain yang hebat dalam segala bidang seni lah. Mesti berguru. Barulah kita dapat merasakan satu kehebatan pada diri kita sendiri. Jadi di situlah puncanya Pak Lang rasakan harus ada satu tanggungjawab lah untuk menaikkan budaya Negeri Sembilan. Dan kalau diikutkan apa yang Pak Lang buat, adalah Pak Lang lebih pada bidang tari, bidang persilatan dan juga bidang muzik ini setelah bermulanya bidang lain. Awalnya bukan muzik. Jadi bila kita tengok keadaan tari dan muzik itu merangkumi semua aspek, jadi kita kena belajar lah. Dan kita kena belajar. Di situlah puncanya bermulanya Pak Lang belajar dari sekolah lagi dah. Dan mula sekolah dan sehinggalah peringkat menengah dah mulalah. Kita dah mula mencari kumpulan-kumpulan budaya yang boleh dikatakan yang hebat-hebatlah di Negeri Sembilan ni. Jadi masa tu paling rasa seronoklah dapat apa orang cakap belajar benda-benda yang sepatutnya kita cari selama tak dapat kan, kita dapat. Jadi bila dah belajar tu, minat tu ada kan. Bila dah minat tu, dah mulalah. Jadi apa yang Pak Lang buat tu, itulah kita belajar sehinggalah Pak Lang ni harus dibentuk dan nak disuruh hantar ke ke tempat pengajian yang lebih menjelah macam mana nak main benda ni. Alhamdulillah lah, pihak Jabatan Kebudayaan Negeri Sembilan ni berusaha dengan pengarah-pengarahnya yang cuba memberi satu pengendalian budaya yang kita harapkan supaya ia akan dapat kita serapkan pada anak cucu kita. Jadi bila Pak Lang dapat peluang untuk belajar di Bukit Tinggi tu, di bawah satu persatuan budaya di situ. Awalnya Pak Lang balik tu, pihak kementerian suruh buat kursus untuk guru-guru. Itu satu benda yang Pak Lang rasa paling takutlah. Pak Lang pun dengan berani kan, apa yang ada, apa yang
yang dipelajari, Pak Lang cubalah buat satu demo pada cikgu ni. Bukan kita nak mengajar cikgu, kita nak menunjukkan macam mana Cak Lempong ni dimainkan. Itu aja. Kalau nak mengajar cikgu, cikgu dah grade apa? Grade 8, grade 9 dah hebat-hebat. Jadi Pak Lang ni grade apa kan? Yang Pak Lang belajar pula yang cara tradisi. Maknanya bukan pakai not togel tu, tak. Pakai yang tradisi, maknanya yang main number lagi 1, 2, 3 untuk diketuk lah. Jadi kita belajarlah. Pada awalnya Pak Lang sampai di situ jumpa guru tu, dia dalam hujan lebat tu dia suruh ambil pengetuk Cak Lempong tu. Dia suruh bagi pisau pergi cari kerat buluh nak buat pengetuk Cak Lempong. Pak Lang fikir dia nak mengajar ke atau nak menera kita kan. Jadi Pak Lang pun buatlah ikutlah. Cari dalam hujan lebat tu potong buluh tu, pun dia balutkan, dia ajar. Dia kata, inilah dia Kamarul. Kalau kita nak belajar, ni dia. Cak Lempong tu ada kat dalam sana. Kalau kau tak cari benda mengetuk, macam mana kau nak belajar? Gitu. Di situ Pak Lang rasa satu benda yang harus ditanam pada budak-budak. Jangan kita tahu tengok apa alat-alat muzik ni dia tak apa, dia tak nilai macam mana alat-alat muzik ni. Akhirnya kita dapat satu kesimpulan yang paling elok lah. Kau nak belajarlah betul-betul. Kau nak main betul-betul. Jadi itu yang saya pegang sampai sekarang. Harapan Pak Lang pada Cak Lempong ni memang tinggi lah. Kita nak buat satu garapan yang lebih besar dengan gabungan yang lebih besar, di mana diangkat dengan orkestra. Kalau dapatnya Cak Lempong tu dimain dengan 300 meja Cak Lempong, 100 gendang dan bersama dengan orkestra. Ini yang harapan Pak Lang lah, supaya dapat dibuat, diangkat sebagai satu rekod dunia yang tak pernah dibuat lah. Muzik yang kita dengar sekarang ni adalah muzik Cak Lempong utama yang kita masih lagi kita panggil gertih. Mana masih lagi kita ikut lagu yang Minangkabau, gertih merupakan alat muzik utama, alat yang memainkan irama lagu. Jadi alat ni nada kuncinya tu ada C, bermula pada sini. Bermakna yang oktav atas ni hinggalah ke sini adalah permainan orang-orang Minangkabau. Bila dah di belakang ni, kita buat yang belakang. Maknanya terima kasih juga pada Cikgu Aminullah yang telah menciptakan cara susun atur Cak Lempong ni. Jadi dia nampak berbeza antara Negeri Sembilan dan Minangkabau. Dan yang kita punya ni, yang sekarang inilah bentuk yang Negeri Sembilan yang ada, yang boleh berbuat macam-macam lagu dan boleh digabungkan dengan orkestra. Mana-mana orkestra dan mana-mana lagu dia boleh buat. Sebab nada dia selari dengan oktav piano. Kan? Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Dia diatonik. Ini adalah muzik asas. Muzik asas muzik dia rebana. Kalau di Minangkabau tu, dia gunakan ini hidup. Tapi kita nak olah. Ini kita punya Negeri Sembilan punya rebana Negeri Sembilan. Kalau di Minangkabau tu dah bentuk dia lain. Maknanya bentuk dia selari. Dia panggil hidup. Tapi ini kita panggilkan gendang Negeri Sembilan. Gendang Negeri Sembilan. Dan ini juga tabur. Yang besarnya adalah tabur, kita bagi tabur. Juga kita cipta untuk Negeri Sembilan. Bunyi tu. Kan dia bunyi macam bass. Dan orang yang buatnya hanya dia. Anak
kita punya peralatan ni adalah perwajah Negeri Sembilan, dia telah buatlah. Gong ni mana-mana. Gong ni ada satu simbolik. Di mana-mana muzik asli mesti ada gong. Kalau tak ada gong, tak boleh. Gong ni kalau dia moden tu, bass. Main bass tu. Itu. Ini bezanya. Sayangnya gong ni, dia nada ada satu aja. Kalau bass tu, nada dia boleh ikut lagu. Gong ni kalau kata A je lah. Tung. Dan satu lagi Pak Lalu tu nak beritahu, tek lempong ni, nak buat ni kan senang. Dia ni ada lebih kurang dalam 16 cm panjang dia, 6 cm. Yang di bawah ni 13 cm panjang dia. Dan ini tombol yang kita nak ketuk dalam 5 cm. Dan kalau nak buat ini bukan senang. Kalau di Minangkabau tu, buatnya ni memang susah sebab dia nak apa? Dia pakai acuan dari tanah liat, dicairkan dengan keadaan dalam bilik yang panas. Dia buat. Kadang-kadang buat ada yang mengekah, tak betul lagi, buat dicairkan lagi, dia buat lagi. Bukan berbentuk macam ni, ada yang berbentuk belum lagi. Ini adalah bentuk yang dah diselaraskan dengan betul lah. Kalau ikut dari acuan ni memang macam-macam ni berbunga kan. Ni nada, dia bagi nada.
Saya nama Muhammad Syah bin Abdul Rahman. Lahir di Kampung Tengkek. Inilah sampai saya cakap ni. Saya sekolah kebangsaan Darjah 6, sekolah Melayu. Itulah kelulusan saya. Adik-beradik 5 orang. 2 perempuan, 3 lelaki. Perempuan orang Seri Menanti, perempuan saya nama Nurpipah Umatno. Memang minat lah dengan saya lapang ni. Dia pun minat muzik. Saya berjinak-jinak dalam muzik ni daripada kecil lagi, daripada umur 14 tahun saya dah mula berjinak-jinak meminati muzik. Itu sebab saya tak makan gaji. Babang saya semua marah. Saya gila muzik. Jadi buka atau malang lah. Saya dapat perempuan sini kerana muzik ni. Setelah saya berminat dalam muzik, saya tubuhkan satu kumpulan gitar rancak nama Gemaria Hiburan Parti. Itu masa umur saya dalam 25 tahun. Saya belajar dengan seorang guru daripada Popular Haji Nasi nama. Belajar di Belagayo ni lah, Belagayo Ngado ni. Dengan kumpulan saya Gemaria Hiburan Parti tu selama 2 tahun. Saya gunding-gunding lah bayar sikit seorang duit, bayar dia belajar muzik, mengenal lah macam mana huruf dia, key dia macam mana. Saya belajar akodian masa tu dengan sespun. Lepas tu Gemaria Hiburan Parti sini memang masa tu bersendang tu main. Saya main sekali main RM80 dia. Itu pun ada orang tak bayar saya. Tak apa, saya main je. Lepas tu saya buat show, saya buat joget. Saya memang gomah pementahannya, buat drama. Orang berlakon lah kan, saya tak berlakon. Tapi saya nganyu ya di sekolah. Kemudian lepas tu saya ikut travelling show opera ni. Seluruh Popular lah saya pergi. Nyanyi saya masa tu main saxophone dengan saxophone lah. Saya kodian tu harus main Popular. Saya main saxophone, dia yang tentu ya. Ikut travelling show di Dangi, Tanjung Ipoh, Watu Kiki, Seri Menanti, saya ikut. Masa dalam Dangi itu, main di Dangi, Pekan Dangi, masa tahun hujan. Itu saya paling tahu dengan kawan, makan ikan kambung. Duit tak ada, masuk orang tak masuk pampir. Saya kira jari bagi dapatlah 2-3 sehari bagi. Saya main pentang joget. Selepas tu saya bergiatlah di kampung main ni. Kemudian masa tu saya tubuhkan kumpulan bongai ni tadi. Masa saya bercimpun, saya buat bongai. Pergi bila orang bersunat, saya pergilah dengan kawan saya yang ayah Nuriza tu, Ibrahim tu, sama dia. Dia pandai saya peluk Ibrahim tu. Saya sikit-sikitnya lah pandai. Ikut dia pergi main. Banyak tempat main. Kemudian pada tahun 1990 saya tubuh bentuk kumpulan ni. Tu saya yang diundang oleh tuan punya restoran warisan tu, suami Sidik tu, bermain di restoran dia di Kampung Budaya Popular tu, Tekaci. Saya main itu selama 2 tahun. Main seminggu sampai 2 kali main, Sabtu Ahad main. Kadang daripada petang sampai malam. Kena kira apa bayarannya memang tak boleh, tapi kita ni dek goma. Pasal goma itu lebih. Perempuan tu pun sama pergi sana, ramai di sini. Bawa pulang pada rumah. Selama 2 tahun, kemudian restoran tu kira macam apa, macam nak bankrupt ke cakap dia. Macam tu lah berarti dia. Pun tutup, saya pun balik lah ke rumah macam biasa. Bergiat di rumah je lah. Main-main kalau orang jemput, saya pergi main. Itulah apa dia. Kemudian yang bungai ni tadi, saya tak nak boleh main kumpul-kumpulan gitar rancak ni. Saya pun dah berumur kan, tak layak ni kan. Saya giat aku gitar rancak ni. Kebetulan Tok Mat Mojiuni ni, masa main warisan, dia tengok saya main, dia pun datang lah ke dokek. Saya pun tak kenal dia doang lah.
Dia datang teater malam, dia datang. Susu dia main, dia pun ada nyanyi. Alam melokat nama sekarang. Orang lain banyak yang berhenti lah. Dia tak ikut je saya. Padahal kan untuk mana persoalan. Apa jauh tu datang. Tapi dia tak nilai. Itu saya suka tu. Kemudian esei pihak JKN Budayaan Negeri lah. Panggil saya. Dia mencukil bakat-bakat. Dia tahu bunga ini saya yang tahu Pak Taudin pandai juga. Bakar pun pandai, bakar yang bumbu tu. Dan dipanggil saya. Itu yang saya, bila dia kaji-kaji siapa yang layak menerima legenda ni. Nama saya naik. Itu yang saya dapat legenda pada tahun 2013. Legenda Bongai. Sekarang saya radio pun pernah ambil membual saya radio pernah saya main radio beberapa pantun orang kampung pada tahun berapa tu tahun 60-an lah. Pak masa tu Pak Ngah Salih. Dia yang bawa saya main. Manalah pergi sekarang dia tu. Sekarang pihak USIM Universiti Islam lah Malaysia kan nilai panggil saya nak kaji bunga ini, terus dibuat rakam saya. Masih tak siap lagi. Ya, di bawah kelolaan pengarah dia lah. Cik Ismail Hamid. Cik Azmi memang orang dia lah tu. Pengarah dia. Saya dah buat rakam lagu dekat 3-4 buah dah. Daripada 6, 7, 8, 9, 10 itu. Kemudian saya sambung dia 21, 23. Janji itu 21, 20 mula. Cik Azmi dah cakap macam ni. Saya tak ada hal, saya boleh. Berakam lah. Habislah lagu saya lebih kurang 10 buah lagu ni. Saya harapan saya dah banyak kali saya cakap nah, bila di temu ramah saya macam ni. Saya cakap JKN itu, saya dapat bunga ni hidup lah, tolong saya. Saya tak pandai. Tapi boleh menunjuk. Bukan saya nak kira mana. Panggillah saya untuk mengajar saya. Buat satu bengkel. Apalah ngumpan singa nak boceh, anak cacing golang-golang. Bagailah manu boceh nak manje, boceh yo koti yo balung godang. Apa ngumpan anak boceh, anak cacing golang-golang. Bagailah manu boceh nak manje, boceh yo koti yo balung godang. Baik tali ye panjang, boy bo mancing di waktu siang. Anak boceh umur panjang, tapi yo lagi colak kuncian. Alah boceh, apa yolah pisang yang engkau hendakan boceh? Nyomak datang, abah datang, bawa nyokap pisang, makan yolah pisang di boceh. Pisang nangko, bona, pisang yongom, yobo sabona, pisang pandulit ekoge, pisang yongom, kulit etoban, pisang ome koci ebona, pisang yongkam diji banyak, pisang kape masak emebe, pisang yongawa, pisang yongawa malu nyobun Alah boceh, mandu yolah kau nak pergi tu boceh.
sana sini tolong-loncet. Pandailah kau menjaga diri lah bocil. Opang bangkung air bosan, tombelah orang poi mengocak. Opang batu topik tinggi, pandailah bocil menjaga diri. Eko ulu air ceket, eko kili air dogeng, eko tongah jalo bermain, eko topi tangguh bermain. Alah bocil, tinggal jodoh kau di sini bocil. Dia mana pulang, abana pulang, pandailah kau menjaga diri lah bocil. Tang timbau gunung sebarang, koi mogonak anak seluruh. Eko galina atau mana, nang godokan nang kebolakan, barulah bocil kondak pulang. Alah bocil, sungguh jauh beribu batu hilang di mata di hati jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Bahari bin Sinung, berpendidikan setakat studi pelajaran Malaysia pada tahun 1958. Lepas tu saya ditawarkan untuk pergi ke maktab perguruan yang mana di maktab perguruan Seremban pada tahun 1966. Selama 3 tahun saya di sana. Lepas itu pada tahun 1969 saya mula mengajar di Sekolah Kebangsaan Gunung Ulu Muar, Johor. Hinggalah sampai ke tahun 1967 saya beransur-ansur balik ke Negeri Sembilan. Yang mana selepas itu ke Jementah, ke Segamat, Batu Enam. Terusnya pada tahun 1984 barulah saya dapat bertukar di Negeri Sembilan, kampung saya sendiri. Jadi saya dilahirkan di Kampung Geduk ni lah. Yang mana Kampung Geduk ni asal usulnya dulu adalah penduduk pendatang daripada Pagaruyung. Yang pertama suami dia nama Pak Idris dan yang isterinya Mbah Mas disebutkannya. Jadi di mana datangnya Kampung Geduk, yang mana pada masa itu dia duduk di atas bukit, bawah itu ada sungai. Jadi dia dengar batu itu berbunyi geduk geduk geduk.
Namun dia pun namakan kampung ni Kampung Geduk. Sampailah ke hari ini. Jadi sejarah itu Kampung Geduk lah. Jadi walau macam mana pun saya bertuah jugalah. Duduk di kampung ini selama 74 tahun dah. Tapi saya banyak orang tahu. Asalnya dulu tahun 58 saya dah mula ikut, tapi pada masa itu kita tak main, orang tua-tua main. Tumuk kalang ni dasarnya pada mula dia sawah padi siang, dia memanting siang, tapi malam tu dia mengamping. Bila mengamping tak tahu macam mana orang tua-tua ni, pada kita dengar orang ngamping, kita cari losong, kita tumuk-tumuk, tapi masa itu tak ada nama tumuk kalang. Apa yang saya dibagi tahulah. Untuk makluman tu juga, ini adalah rumah telapak guru saya. Nama dia Ondot bin Naik. Ondot bin Naik arwah. Dialah yang mengajar tumuk kalang pada tahun 74. Terus saya menubuhkan tumuk kalang. Namanya pun dibagi oleh Datuk ni. Kita orang muda-muda masa tu tak dapat cari nama tumuk kalang. Sinaran Kalang Kampung Geduk. Kita tanya, kenapa tu? Nama sinaran? Biar bersinar sampai bila-bila. Alhamdulillah. Sejak tahun 74 sampai sekarang masih lagi bersinar. Walaupun banyak pengalaman yang saya dapat. Tapi Alhamdulillah. Yang pertama, saya melibatkan diri dulu. Pada asalnya memanglah tak terkenal lah. Cuma kenal di kampung ni hanya bermain daripada lesung, gong dan rebana, 3 alat peralatan. Cuma dapat kita main dekat rumah orang kahwin ni lah bila dijemput. Lepas tu tak tahu macam mana saya berkenalan dengan orang panggil dia Pak Lang ataupun Encik Kamarul. Masa tu dia berada di Yayasan Negeri. Jadi saya pergi sana, saya tengok kenapa dia boleh main accordion. Kenapa dia boleh masukkan violin? Kenapa dia masukkan keyboard? Jadi saya balik, saya buat mesyuarat tergempar. Saya pun kena cari orang yang main violin. Kena cari orang yang main accordion. Lepas itu, masa itulah yang kami meningkat bila pada pesta-pesta. Contohnya pesta Poliksen, pesta Kelantan, pesta di Melaka, di Aikro. Pernah kita main. Lepas tu ada pesta di Central Market, kita pun ada main situ. Mulalah kita bertapak. Pada asalnya kita tak ada penari. Lepas tu kita buat tarian. Yang pertama 3 beranak itu adalah orang 3 beranak turun ke sawah. Kalau kita seliti betul-betul lagu tu memang 3 beranak pergi ke sawah. Jadi kita buatlah tarian tu bertema 3 beranak. Itulah yang sampai mana-mana, sampai di Jelebu, sampai di Kelantan, pesta Malaysia Fest. Apa namanya? Satu lagi yang akhir itu dia main di Seremban pun ada, main di Kuala Lumpur pun ada, selain di Malaysia Fest. Lepas tu pesta Poliksen kita main betul-betul tahun-tahun kita main sana. Asal ada je pesta, dia tak tinggal tumuk kalang. Sama juga lah macam saya bersyukur namanya Prof Dr. Ahmad Syafidi terpanggil tumuk kalang. Jadi saya pada asalnya memanglah kalau umur dah 74 ni macam-macam gagal, badan tak sihat, anak pun kata macam ni, tapi semangat saya. Sebab saya tak mau tumuk kalang itu pupus. Itu saja. Inilah antara budayawan yang berusaha dan berjuang melestarikan seni budaya agar tidak hilang di telan zaman. Kita harus berterima kasih dengan mereka sebab atas segala usaha dan perjuangan mereka inilah kita masih dapat melihat dan menikmati seni budaya nenek moyang kita.
Kerana merekalah kita masih dapat menilai estetika dan falsafah kesenian bangsa kita. Melalui usaha mereka inilah kita mengenal budaya bangsa kita dan memahami erti jati diri untuk generasi kini dan generasi yang akan datang. Perjuangan mereka inilah yang menjadikan kita insan berbudaya.